Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Anwar. Nombor metrik 192000125 akan membentangkan assignment yang bertajuk Hukum Hakam Berkaitan Faraid. Hari ini saya akan bentangkan dua hukum yang berkaitan dengan faraid. Hukum yang pertama, hukum harta orang yang mafqud. Orang yang mafqud adalah orang yang hilang dan tidak tahu berita sama ada dia masih hidup ataupun telah mati. Untuk pembahagian harta pusaka, ahli keluarga si mati hendaklah tahu mengenai berita kematian ahli keluarganya. Ini antara syarat pembahagian harta pusaka. Bagi orang yang mafqud atau hilang tanpa berita sama ada masih hidup atau tidak, ada beberapa perkara yang perlu dilihat sebelum melaksanakan pembahagian hartanya. Pertama, telah pasti akan kematian pewaris terlebih dahulu secara hakikat atau sebenar atau secara hukmi undang-undang yang diputuskan oleh mahkamah. Kedua, hidupnya waris si mati walaupun sekejap. Ketiga, tahu hubungan antara si mati dengan ahli warisnya dan tiada halangan seperti membunuh, hamba dan berbeza agama. Seterusnya, tempo mafqud berapa lama harta orang yang mafqud tidak boleh dibahagi sehingga ada dalil dan bukti kematiannya atau telah lepas tempo mustahil baginya untuk hidup. Ia tidak ditentukan secara spesifik. Imam Al-Nawawi berkata, maksudnya, jika terbukti yang menunjukkan akan kematiannya, maka bolehlah dibahagikan harta peninggalannya secara faraid. Seterusnya, hukum yang kedua yaitu hukum membayar cukai tanah melalui harta faraid yang belum dibahagikan. Soalannya, si mati meninggalkan harta berupa tanah dan 2 buah rumah. Tanah dan sebuah rumah disewakan dan sejak selepas ahli keluarganya mati, bayaran sewa disimpan oleh ibu dan anaknya. Adakah hasil sewa tanah dan rumah termasuk harta faraid? Dan jika ia faraid, bolehkah digunakan membayar cukai tanah bagi tanah dan rumah tersebut dan lain-lain? Jawabannya, hasil sewa tanah dan rumah termasuk dalam harta faraid kerana ia merupakan harta yang bernilai yang dimiliki oleh arwah semasa hayatnya dan berterusan hingga kematiannya. Bukan itu saja, hutang si mati, dividen atau faedah yang datang dari hartanya, KWSP dan barang-barang yang diusahakan oleh si mati. Bagi hasil sewa tersebut boleh digunakan untuk membayar kos pengurusan seperti cukai tanah dan lain-lain, tetapi sebelum harta tersebut belum dibahagikan. Selain itu, hendaklah mendahulukan perbelanjaan kematian dan pengebumian menggunakan harta si mati, melangsaikan hutangnya, melaksanakan wasiat daripada 1/3 baki si mati berdasarkan syarak dan pembahagian pusaka di kalangan ahli warisnya jika masih ada baki. Jika telah dibahagikan, maka cukai itu ditanggung oleh pemiliknya yang baru sahaja.